Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mengenai artikel The Presentation of Self in Everyday Life ni, artikel ni adalah karya klasik sosiologi oleh Erving Goffman yang mana ianya diterbitkan pada tahun 1956. Artikel ni memperkenalkan tentang pendekatan dramaturgi dalam memahami interaksi sosial, di mana Goffman menggunakan metafora pentas teater untuk menjelaskan bagaimana manusia itu memainkan peranan dalam kehidupan seharian. Dalam artikel tu, Goffman ni menerangkan tentang manusia sebagai pelakon, yang mana si Goffman ni dia cakap dalam artikel tu dalam kehidupan sosial setiap individu memainkan peranan tertentu untuk memenuhi jangkaan masyarakat. Kalau seterusnya ialah konsep front stage dan backstage. Front stage ni yang mana dia menunjukkan orang tu menunjukkan dirinya kepada orang lain dengan mematuhi norma dan jangkaan sosial. Kalau backstage pula, yang mana ruang peribadi tu di mana individu tu boleh menjadi dirinya sendiri tanpa perlu berlakon dan bebas daripada tekanan sosial. Seterusnya ialah teamwork dalam persembahan, yang mana dalam situasi sosial, interaksi memerlukan kerjasama antara satu individu dengan individu lain, contohnya keluarga dengan rakan kerja. Lepas tu Goffman juga menunjukkan bahawa interaksi sosial ni bukanlah sesuatu yang berlaku secara rawak, tapi benda ni adalah proses yang teratur dan dirancang untuk memenuhi jangkaan sosial. Lepas tu kesimpulannya, artikel The Presentation of Self in Everyday Life ni memberikan perspektif yang mendalam tentang bagaimana manusia tu mencipta diri mereka melalui interaksi sosial. Okay, untuk uraikan idea utama backstage dan front stage ni, yang mana kalau front stage ni dia merujuk kepada seseorang tu dia memainkan peranan di hadapan halayak ramai. Lepas tu individu tu cuba menonjolkan imej tertentu sesuai dengan jangkaan sosial, seperti pensyarah atau cikgu yang berusaha untuk menjadi profesional dalam mendidik bagi mengekalkan imej sebagai seorang pendidik. Kalau backstage ni pula dia merujuk kepada ruang peribadi di mana seseorang tu boleh bersikap lebih bebas tanpa tekanan atau tanpa perlu berlakon, sebab seorang guru, sebagai contoh, seorang guru ni mungkin menunjukkan sisi santainya atau dia punya kepenatan selepas tamat waktu mengajar apabila berada di bilik guru ataupun bila dia sudah balik ke rumah. Okey. Lepas tu kalau mau dikaitkan konsepnya dengan kehidupan seharian, yang mana kalau dalam keluarga, macam orang yang lebih tua dalam keluarga tu atau dalam dalam carta keluarga tu memainkan peranan sebagai seorang yang bertanggung jawab dalam memberikan contoh yang baik, terutama di hadapan seisi keluarga yang berumur lebih muda daripada dia. Itu yang front stage. Kalau backstage pula, dalam situasi pribadi, mungkin yang lebih tua tu menunjukkan keletihan atau berbincang secara jujur dengan pasangan mereka ataupun orang yang boleh dorang percayai tentang cabaran yang dorang hadapi dalam memberikan contoh yang baik dengan seisi keluarga tu. Okay, kesimpulannya, konsep front stage dengan backstage, Goffman ni memberikan perspektif yang mendalam tentang cara kita menyesuaikan diri mengikut situasi, dan ianya juga memberi pemahaman kedua-dua agar kita lebih sedar bagaimana kita membina mengurus hubungan sosial dalam kehidupan seharian.